Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Bagi yang baru menonton, yang first time menonton, selamat datang. Kisah seram kali ini dialami oleh Faizul. Kisah seram tentang penunggu bus stop. Let's go. Faizul adalah pelajar tingkatan 5. Masa kejadian seram ni berlaku, dia bersekolah tingkatan 5 dan nak dekat SPM masa tu. Lebih kurang 2 bulan sebelum SPM. Faizul dia duduk dekat rumah flat 5 tingkat dan dia duduk di tingkat paling atas, tingkat 5. Rumah Faizul ni dekat balkoni tu dia jemur baju kat situ. Dia letak ampayan lah, tempat jemur baju. Dan daripada situ dia boleh nampak pemandangan di luar. Masa tu ada satu bus stop ni yang baru dibina lah. Sebelum tu tak ada bus stop tu. Jadi Faizul ni dia terperasan ada bus stop baru kat situ. Masa kejadian ni berlaku, Faizul ni dah dekat nak SPM kan. Jadi dia selalu tidur lewat. Jam 2 lebih tu baru dia nak tidur. Jadi setiap malam tu dia nak ke tandas tu, dia kadang-kadang dia lepak dulu dekat balkoni tu kan. Dia penat-penat study ke apa, dia pergi kat balkoni tu, dia selalu tengok dia nampak ada seorang lelaki ni, dia berpakaian baju pagoda putih, lepas tu dia pakai seluar warna kelabu, seluar slack warna kelabu. Faizul ni selalu nampak lelaki tu ada kat situ. Tapi mula-mula dia fikir orang lah, mungkin tengah tunggu orang ke ataupun tunggu bas ke. Tapi takkan bas pula kan, dah pukul 2 pagi lebih. Tapi buat permulaan ni Faizul dia tak endahkan sangat lah. Sampailah sekitar 1 minggu, Faizul ni dah mula pelik lah. Satu, sebab memang jam 2 pagi lebih dekat pukul 3 tu, memang lelaki tu ada kat situ. Dan kalau Faizul ni perhatikan, lelaki tu tak bergerak. Dia duduk aja kat situ, steady aja. Yang lagi satu pelik, lelaki ni dia pakai pakaian yang sama setiap kali Faizul tengok. Tapi si Faizul ni dia fikir mungkin orang ni orang yang tak betul, orang yang mentalnya tak normal lah. Sebab pakaian dia tu lah, pakaian sama aja tiap hari. Lepas tu lagi satu, mungkin orang yang kurang bernasib baik lah, orang yang ekonominya tak bagus, mungkin tak ada duit, jadi dia pakai pakaian yang sama. Yang tu lah yang Faizul fikir mula-mula. Tapi yang kuatnya dia fikir orang gila lah, mungkin orang yang tak sihat mental dia lah. Ada satu hari ni, satu malam ni, Faizul macam biasa, dia habis study tu lebih kurang jam 2 lebih pagi lah. Dia pergi lepak-lepak kat balkoni. Tapi kali ni dia tak nampak orang tu, lelaki tu. Dia pun pelik lah, malam ni tak ada pula. Tiba-tiba tengah-tengah dia duduk tengok kat bus stop tu, dia terasa leher dia ni macam panas. Mungkin macam ada orang sentuh ke macam mana tak tahulah. Tapi dia cakap panas. Lepas tu dia pegang, dia buat macam tu. Sekejap je lah dia buat macam tu. Lepas tu dia tengok balik. Tiba-tiba orang tu ada pula, lelaki tu. Tiba-tiba ada pula, tadi tak ada. Tapi kali ni dia tak duduk, dia berdiri. Lepas tu lelaki tu, tadi dia berdiri, dia menghadap ke depan lah, dekat bus stop tu. Tiba-tiba dia berpusing. Dia berpusing, dia menghadap ke rumah flat, tempat Faizul tu. Macam dia pandang Faizul ni menggelabah lah kan, macam orang buat salah, padahal tak buat salah apa pun. Tapi dia takut orang tu tengok dia pun sembunyi dekat balik baju yang dia jemur tu. Lepas tu dia pun masuk dalam rumah. Masa tu memanglah Faizul ni takut, tapi dia tak fikir benda tu hantu ke apa kan. Dia just tidur macam biasalah. Keesokan paginya Faizul pergi sekolah macam biasa. Dekat sekolah, kelas Faizul ni dia di blok belakang, di belah belakang. Dan dekat tepi tingkap tu boleh nampak pemandangan dekat belakang sekolah, pagar sekolah dekat belakang. Blok tu blok 2 tingkat. Dan Faizul ni kelas dia dekat tingkat 2. Ada satu waktu tu, masa tu Faizul ni dia masih segar lagi dalam ingatan dia. Dia cakap masa tu kelas ekonomi. Masa tu dia tengah mengantuk. Cikgu mengajar ekonomi tu, dia mengantuk. Dia mengelamun, dia tengok kat luar tingkap kan. Lepas tu Faizul ni tengok, ada lelaki tu diri kat luar pagar. Lelaki tu macam tengok dekat dia, betul-betul tengok kat dia.
pakai baju pagoda putih dengan seluar warna kelabu, seluar selek kelabu. Masa tu Faizul memang cukup terkejut lah. Lepas tu Faizul ni dipanggil lah kawan dia, kawan duduk sebelah dia tu kan. Weh tengok tu. Tengok pakcik tu, kenapa tengok sini? Lepas tu member dia yang duduk sebelah dia tu lah tanya lah, tengok lah, pakcik mana? Mana aku tak nampak pun. Dia cakap. Lepas tu si Faizul ni tunjuk lah, tu. Lepas tu cikgu pun sergah. Woi, cikgu sergah. Dah yelah buat bising masa dalam kelas kan. Lepas tu dua-dua ni terkejut lah. Lepas tu bila tengok balik, dah tak ada lah, pakcik tu dah tak ada. Start pada masa tu Faizul ni memang dah rasa tak sedap hati. Sebab dia yakin lelaki yang duduk dekat belakang pagar sekolah dengan yang dekat bus stop tu lelaki yang sama, orang yang sama. Ada satu petang tu, waktu tu adalah hari co-curriculum, hari yang sukan kelab ni lah semua lah. Faizul ni dia masuk kelab silat. Petang tu lebih kurang jam 5.30. Masa tu dah habis aktiviti lah. Masa tu orang dah ramai balik. Tapi Faizul ni dia lama sikit lah. Mungkin dia nak rehat dulu ke apa kan. Dia lepas tu ada seorang lagi member dia ni yang masih ada dekat kawasan sekolah tu lah. Lepas tu kawan Faizul yang sama kelab dengan dia ni tegur Faizul, "Aik, kau tak balik lagi ke? Kesian tu bapak kau tunggu lama kat kantin tu." Lepas tu Faizul ni terkejut lah. Bapak aku balik seorang lah, aku datang seorang je tadi. Lepas tu kawan Faizul ni cakap, "Oh iya ke? Aku ingat pakcik kat kantin tu ayah kau," dia cakap. "Daripada tadi tengok kau." Masa tu Faizul dah tak sedar hati. Dia pun ajaklah kawan dia ni teman. "Weh, teman aku sekejap pergi tengok pakcik tu." Lepas tu bila dia orang pergi tengok, tak ada siapa pun. Lepas tu kawan Faizul ni tunjuklah kursi mana yang dia duduk tadi apa. Lepas tu Faizul ni, dia dah mula tak sedar hati, dia dah rasa seram dan berdebar. Dia tanya kawan dia tu, "Macam mana ni? Lepas tu rupa dia pakai apa?" Lepas tu kawan Faizul ni beritahu, orang tu, pakcik tu, dia berjambang. Lepas tu dia pakai baju pagoda putih dengan seluar selek kelabu. Terkejut memang berdebar Faizul bila dengar. Tapi dia tak cakap apa-apa lah dekat kawan dia ni. Takut kawan dia tu pula takut. Dia cakap, "Oh tak apalah, bukan bapak aku." Dia cakap macam tu je. Ada satu hari tu, masa tu hari Jumaat, Faizul ni nak pergi sembahyang Jumaat. On the way nak pergi masjid tu, masjid dengan rumah Faizul ni kalau jalan kaki lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah. Faizul ni dia mula-mula dia tak perasan ada seorang lelaki ni, sebab ramai lah kan, berselisih dengan dia. Orang lain ramai nak pergi ke masjid kan, tapi pakcik ni macam berselisih, bertentangan arah. Dia nampak orang yang sama lebih kurang 2-3 kali, tapi kebanyakannya dia tak perasan masa daripada jauh. Bila dah dekat tu baru dia terperasan. Lepas tu kali keempat tu baru dia perasan orang ni dia pakai baju pagoda putih dengan seluar selek kelabu, berselisih dengan dia. Lelaki tu berjambang. Bila berselisih dekat tu, dia terdengar orang tu macam ketawa yang perlahan, ketawa sinis, macam menganjing pun ada juga. Tak tahulah kan, tapi ketawa yang perlahan. Orang tu tenung aja dia dengan pandangan yang tajam. Masa tu hati Faizul memang dah yakin orang ni bukan orang rasanya, dan dia takut. Dia pun berlari lah. Bukan berlari jugalah, dia macam berjalan laju lah. Lepas tu sampailah ke masjid. Jadi dekat masjid tak ada gangguan apa. Lepas tu masa nak balik daripada masjid tu, hujan lebat. Hujan lebat. Jadi Faizul ni dia pun berteduh lah dekat dekat kawasan kedai tu. Ramai jugalah yang mana yang jalan kaki tu kan. Budak-budak lah kebanyakannya. Dalam hujan lebat tu, Faizul tengok dekat tengah-tengah hujan tu ada lelaki tadi. Lelaki yang berdiri kat bus stop dekat sekolah dan yang berselisih dengan dia tadi. Maknanya orang yang sama lah. Lelaki baju putih tu berdiri tengah-tengah hujan, dalam hujan tu, berdiri dan pandang dekat Faizul. Faizul masa tu memang takut, tapi nak pergi mana kan, dah hujan. Adalah budak-budak 2-3 orang duduk tepi-tepi dia ni yang berhenti sekali sebab hujan lebat, yang jalan kaki tadilah. Lepas tu dia try lah, dia tunjuk kat budak tu, tunjuk dekat orang tua tu. Dia bagi tahu budak tu, tengok tu, orang gila ke tu, dia tanya. Lepas tu budak-budak tu tanya, mana. Lepas tu budak tu tengok. Lepas tu budak tu tengok balik dekat Faizul. Budak tu tengok dekat arah Faizul tunjuk. Lepas tu tengok balik dekat Faizul. Budak-budak tu tengok macam pelik. Faizul dah agak dah.
Dia orang ni tak nampak ni benda yang aku nampak. Masa tu dia nampak orang tu macam berjalan menghampiri dia. Faizul ni takut, dia redah aja hujan. Dia berlari dalam hujan tu balik ke rumah. Sampai kat rumah memang lencun lah, basah habis lah. Dah siap keringkan badan semua, tukar baju semua. Dia pun pergi kat dapur, dia buat air panas sebab dia sejuk. Mak dia ada kat dapur. Lepas tu Faizul ni dia terfikir nak tanya mak dia. Lepas tu Faizul ni tanyalah mak dia, "Mak, kalau mak terbangun tengah-tengah malam nak pergi tandas ke apa, mak pernah nampak siapa-siapa tak dekat bus stop tu?" Mana tahu kan, kot mak selalu terpandang dekat bus stop tu malam-malam ke apa, tengah-tengah pagi ke. Ada terperasan siapa-siapa tak tengah tunggu bas? Mak Faizul pun diam sekejap. Lepas tu dia jawab, "Tak ada pula." "Kenapa kau tanya?" Faizul pun jawab, "Tak ada, apalah, saja je tanya." Malam tu, hari Jumaat tu lah, hari Jumaat malam Sabtu kan. Faizal tidur awal, pukul 9, dia tak study malam tu. Tapi malam tu dia terkejut, dia terbangun malam, pukul 2, nak kencing. So dia pun pergilah ke bilik air. Masa pergi tu dia tak jenguk lagi balkoni. Bila dah nak keluar daripada bilik air, nak pergi ke bilik semula, barulah dia terdetik dalam hati, malam ni ada ke dia? Tapi dia takut, tapi dia nak tahu. Dia pun pergi juga ke balkoni dan dia tengok perlahan-lahan. Bila dia jenguk tu memang kena lah. Sebab memang orang tu ada, benda tu ada. Dia dah tak panggil orang dah, dia panggil benda. Sebab memang dia pasti benda tu bukan orang. Benda tu ada, tengah menghadap ke arah flat tu. Memang menghadap ke arah Faizul lah. Macam dia dah tunggu Faizul untuk tengok dia. Tapi kali ni dia lambai. Main lambai pula dah. Masa tu Faizul memang berderau darah dia dan dia jatuh terduduk sebab terkejut. Masa tu masa dia nak jatuh tu, dia macam pegang lah jemuran baju tu kan, ampaian baju tu. Baju dengan hanger ada yang patah, baju pun semua berselerak. Mak ayah Faizul ni pun terbangun lah dengar bunyi tu kan. Faizul jatuh dengan ampaian baju tu. Kena marah jugalah si Faizul ni. Tapi lepas pada malam tu yang dia terjatuh tu, Faizul dah tak nampak dah orang tu, benda tu. Dah seminggu tak nampak benda tu. Masa tu Faizul ingat dah hilang kot benda ni. Tapi dia silap. Sekolah Faizul ni macam sekolah yang lain. Hari Jumaat dia ada buat bacaan Yasin. Semua pelajar berkumpul dekat dewan lah pagi Jumaat tu dan baca Yasin ramai-ramai. Ada satu hari tu, Jumaat pagi, di sekolah tengah baca Yasin tu, si Faizul ni dia sakit perut. Dan dia pun pergi ke tandas. Faizul ni kalau dia guna tandas, dia tak suka guna yang dekat belakang dewan tu. Sebab yang belakang dewan tu macam kotor kan. Dia suka guna tandas yang dekat bengkel. Sebab situ dia macam bersih sikit dan selesa. Lepas dah siap buang air besar tu, dia pun pergilah dekat sinki kan, nak basuh tangan semua, cuci muka. Lepas tu tiba-tiba dia rasa bahu dia disentuh. Dia pun terperanjat lah, dia berpaling lah. Bila dia paling tu, dia tengok pakcik tu. Pakcik yang baju pagoda putih dengan seluar slek warna kelabu tu ada dalam tandas tu dengan dia. Dia pun menggelupur jatuh, bangun berlari terus keluar tandas. Faizul masa tu punya laju dia lari sampai terlanggar tiang balkoni, tiang koridor di sekolah tu. Tiang besi dekat koridor tu. Dia terlanggar, terjatuh. Punyalah laju dia lari. Masa tu Faizul dia kembali masuk ke dalam dewan dan sambung baca Yasin. Dia ingat dia baca Yasin tu benda tu dah tak ikut dia lah. Tapi dia silap sebab dia tengok dekat tepi pintu dewan tu, benda tu ada duduk berdiri kat situ tunggu dia. Jadi si Faizul ni baca Yasinnya macam tak fokus lah. Sekejap-sekejap dia tengok dekat pintu tu. Dia baca sekejap, lepas tu sekejap-sekejap dia paling, dia tengok kat pintu tu. Jadi ada seorang cikgu disiplin dekat sekolah tu, perasan lah Faizul ni, tingkah laku Faizul ni. Dia pun tepuklah bahu Faizul. Cikgu tu pun tanyalah, pandang apa? Lepas tu Faizul ni dia tak berani nak cakap. Dia just tunduk baca Yasin je. Masa tu Faizul terperasan benda tu ada lagi dekat pintu dewan tu. Cikgu disiplin tu nama dia Cikgu Rahman. Tiba-tiba Cikgu Rahman ni dia pergi dekat arah yang Faizul tengok tu, dekat pintu dewan yang Faizul tengok tu. Dia jalan, masa tu Faizul ni dia perhatilah cikgu tu macam ada baca something on the way nak pergi dekat pintu tu.
pintu dekat benda tu berdiri, dekat tempat benda tu berdiri. Bila sampai kat situ, Cikgu Rahman tu dia libas rotan dekat pintu dewan tu. Lepas tu depan mata Faizul ni lah benda tu hilang lepas libasan rotan Cikgu Rahman tu. Jadi masa tu Faizul ni mula terfikir, oh cikgu ni pun tahu ni pasal benda-benda ni. Dia boleh nampak lah rasanya. Faizul ni dalam hati dia lah, dia rasa. Dan memang betul pun cikgu tu memang nampak benda tu. Dan dia tahu sedikit lah ilmu pasal benda-benda ni. Satu petang tu, si Faizul ni nak pergi ke aktiviti kurikulum dia macam biasalah, kelab silat. Dia terserempak lah dengan Cikgu Rahman ni. Cikgu Rahman ni pun tanyalah, ada nampak lagi ke benda tu? Bila dah dengar macam tu, confirm lah Faizul ni, dia yakin lah, betul lah Cikgu Rahman ni nampak benda hari tu. Lepas tu dia jawab lah, dah tak ada dah cikgu, alhamdulillah lah, tak ada dah. Lepas tu Cikgu Rahman ni ajaklah masuk ke pejabat dia lah, ke ruangan dia. Sebab Cikgu Rahman ni dia cikgu hal ehwal murid. Selain daripada guru disiplin, dia juga cikgu hal ehwal murid. Jadi Faizul ni pun ceritalah macam mana permulaan tu di rumah. Dia tengok lelaki tu ke bus stop. Setiap hari dia akan tengok jam 2-3 pagi. Lelaki yang tunggu kat bus stop lah. Bila Cikgu Rahman dengar macam tu, dia macam nasihat lah juga, macam marah jugalah. Janganlah duk perhati benda-benda tu malam-malam. Biarlah orang ke bukan orang ke, tak elok lah kan. Lepas saja dengar cikgu tu nasihat macam tu, si Faizul ni memang dah tak tengok dah lah. Malam-malam kalau dia terjaga ke ataupun dia tidur lewat ke, dia dah tak tengok lah orang dekat bus stop tu. Peperiksaan SPM dah makin hampir. Jadi makin banyak lah kelas-kelas tambahan. Ada satu hari tu Faizul ni, masa tu petang, tengah hari sampai ke petang, dia ada kelas tambahan. Kelas tambahan mata pelajaran sejarah dengan akaun. Kelas tambahan yang subjek sejarah mula 1:30 petang sampai 3:30. Kelas akaun pula, kelas tambahan akaun pukul 4 petang sampai 5:30. Masa sedang dalam kelas tambahan yang akaun tu, yang petang tu pukul 4 sampai 5:30 tu, tengah-tengah tu kan asar. Jadi cikgu pun stop kejap kelas dan suruh semua murid semayang dululah. Tapi masa tu dah ramai pergi semayang. Jadi Faizul ni biar orang siap dulu semua. Sebab budak sesi petang pun ada semayang sekali, surau kecil je kan. Jadi Faizul ni antara yang last juga yang semayang asar. Jadi bila Faizul ni masuk semayang, dah tinggal dalam 5-6 orang je dalam surau tu, dah tak ramai lah. Jadi bila dah ambil wuduk semua, Faizul ni pun masuklah ke dalam surau dan dia pilih di bucu surau tu untuk semayang. Dia semayang seorang lah. Jadi Faizul ni pun mulakanlah solat, niat takbir semua. Masuk rakaat kedua, masa dia tengah sujud, Faizul ni dia terperasan ada orang sujud sekali dengan dia dekat sebelah dia. Masa tu memang terus hilang khusyuk dia lah. Sebab terfikir, siapa pula sujud sekali, sebab tadi dia seorang. Tiba-tiba bila sujud aja ada orang sujud sekali. Kalau nak jadi makmum ke apa, kan dia duduk belakang sikit, patutnya tak nampak lah kan ada siapa-siapa yang sujud sekali tu. Jadi bila dia angkat aja kepala, duduk antara dua sujud, dia terperanjat, dia terkejut. Sebab walaupun daripada pandangan tepi macam ekor mata, tapi dia nampak lelaki tu pakai baju pagoda putih dengan seluar seluar selek warna kelabu. Masa duduk antara dua sujud, benda tu pusing kepala, dia berpaling, dia tengok dekat Faizul. Masa tu Faizul memang dalam ketakutan lah, tapi dia dalam solat. Dia dalam solat dan dia kena hormati solat tu. Jadi Faizul ni pun sujudlah balik, sebab tadi duduk antara dua sujud kan. Dia sujud balik, benda tu ikutlah sujud juga, tapi muka berpaling dekat dia, tengah tengok dia. Lepas tu bangun, duduk tahiyat awal. Masa tahiyat awal tu memang Faizul dah tak baca pun tunggang langgang lah, memang dah tak khusyuk langsung lah. Masa nak bangun rakaat ketiga tu, Faizul ni pun takbir kuat, Allahu Akbar. Orang-orang lain pun mesti terkejut kan, tengok dengar tiba-tiba kuat macam tu, takbir kuat macam tu. Tapi berjaya, benda tu hilang lepas takbir yang kuat tu. Tapi lepas pada solat tu, benda tu makin kerap menunjukkan diri, menjelmakan diri. Kadang-kadang dalam kelas pun benda tu ada.
Duduk dekat pintu kelas, tengok ke arah Faizul. Kadang-kadang duduk sebelah cikgu, berdiri sebelah cikgu. Cikgu tengah mengajar pun dia tu berdiri dekat sebelah cikgu. Tapi tak ada orang nampak pun. Faizul ni seorang je nampak. Jadi mengganggu juga Faizul ni. Dia nak belajar pun susah. Jadi macam terpandang benda ni. Kita yang tak alami ni memang tak faham lah kot. Tapi kalau kita boleh bayangkan lah, kalau kita kena macam tu memang tak fokus lah nak belajar apa-apa. Tapi sekarang Faizul dah tak alami dah. Dah tak nampak dah orang tu. Orang yang baju putih, benda yang baju putih. Apa tu, seluar kelabu tu. Dah makan masa juga Faizul ni. Dia minta tolong banyak orang-orang yang tahulah. Termasuk Cikgu Rahman sekali. Dan sekarang ni Alhamdulillah dia dah tak nampak dah benda tu. Tapi dia masih lagi rasa macam dia perhatikan kadang-kadang. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap penonton semua terhibur. Jika anda suka video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi penonton yang nak kongsi kisah seram dengan saya, jangan lupa email kepada saya dekat alamat email yang saya tulis dekat bawah ni. Saya sediakan dekat bawah ni. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.